Tapi bila cerdik, cepat boleh ilmu. Kalau jenis tawaduk, dia senyap je. Kalau jenis, dia cepat menunjuk diri, cepat berani pegang speaker, cepat nak mengajar, tu kata nanti dulu. Biar matang sikit, biar masuk sikit. Dah. Orang minta dah dia ni. Orang minta dah. Dia orang cerdik pula, dia cakap pula pandai. Orang kampung pun pakat jepuk tu kata nanti dulu. Dah dengar dah. Akhir sampai satu peringkat, alim anak murid daripada Tok Guru kampung kata. Alim anak murid orang ngaji berapa tahun baru tu? Tok Guru duduk Mekah 30 tahun. Alim anak murid dia Tok Guru. Sebab apa? Sebab dia cakap pandai. Apabila orang angkat, orang pun beri bini, berhenti pondok. Ada dah. Lepas tu, mengajarlah. Ilmu tak banyak. Lama-lama habis modal. Ada. Itu ujian pula. Cerdik satu kelebihan, tapi ujian. Ujian lah. Sebab dia cepat nak menunjuk diri. Itu kadang-kadang tu cerdik, ilmu tak ada. Ceramah situ, ceramah sini. Nak buka pondok. Orang pun bagi sumbangan. Juta-juta untuk buka pondok. Akhir lepas buka pondok, tahulah jahil. Ilmu tak ada. Orang demo juta-juta dah. Ini ujian kalau cerdik. Kalau kita dah cerdik, ujian kot dah cerdik pula. Ujian lah. Belajar, payah nak faham. Belajar, payah nak faham. Cepat putus asa. Cerdik, belajar, faham. Belajar, faham. Ujian. Tak kena cara, jadi sombong. Jadi cepat memada dengan apa yang ada. Sebab dia rasa dia alim dah. Tapi nak ceritanya, kalau cerdik menyampai tu. Sebab dia cerdik. Jadi Rasul menyampaikan. Pastilah bersifat dengan sifat cerdik. Itu atas jalanan 3 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui berpegang cara tafsir, sidik, amanah dan tabligh sahaja. Matan Umi Barahim, Hidayatus Sibyan, Hidayatus Salikin. Sidik, amanah, tabligh, tidak ada fatanah. Artinya arti fatanah cerdik. Kalau tu sebut ya, disebut tajam akal disebut. Tajam akal. Tajam akal dia tau. Cerdik, tajam, tidak tumpul. Manakala bodoh, tumpul akal. Dan ni ayat teguh saya ni. Dan saya pun catat cerdik yakni tajam akal. Bodoh tumpul akal. Cerdik ni dengan sekira-kira. Ni taswir dia. Macam mana gambaran cerdik tu? Dengan sekira-kira ada pada mereka itu segala Rasul alaihi wassalatu wassalam kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan dan berhujah tak atas pada kata menghentikan, dan berhujah yakni kuasa atas berhujah akan mereka itu akan segala lawan pok kapi ni, dan membatalkan segala dakwa mereka itu segala lawan yang batil. Gitu. Tu cerdiknya Rasul, dia boleh menghentikan perkataan segala lawan, berhujah akan mereka itu dan membatalkan dakwaan mereka itu yang batil, yang palsu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maklum tu. Orang kafir tak berani nak berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan serang daripada jauh dengan fitnah. Macam-macam lah. Ahli sihir lah, gila lah. Berhadapan tak berani. Pernah satu kisah tu, dihantar orang kafir Mekah yang paling pintar. Berhujah di hadapan Nabi SAW. Nabi diam. Orang kafir ni ingat ke Nabi sudah kalah dah. Tak. Nabi beri dulu keluar hujah kamu. Keluar. Lepas tu Nabi pun jawab. Keluarlah orang kafir yang paling pintar ni.
Balik kat kawan dia, jadi pengong dah. Kawan dia kata mana? Mu kena sihir Muhammad dah mu ni. Mula-mula tu sedaklah dia je. Sebab Nabi apa Nabi beri. Beri cakap dulu. Jadi pada beri dia cakap ni dia orang cerdik. Hujah dia begini-begini, dia kawan-kawan tengok, Muhammad kalah dah. Nabi Muhammad SAW kalah dah. Nabi beri baik keluar hujah dia, modal dia. Lepas Nabi jawab, keluarlah. Balik pengor, jadi bengok bici pekawan dia. Kawan dia kata, kamu kena sihir Muhammad. Sihir pula dah. Bukan kata Nabi SAW cerdik saja. Di sisinya ada Jibril alaihissalam. Oh, kalau di sisi ada Jibril alaihissalam, kita pun boleh dah. Dah hati cerdik kita ni. Dah Jibril alaihissalam duduk sebelah. Bagi mana lagi? Ni Nabi SAW selebih-lebih makhluk. Manusia yang paling cerdik. Ada Jibril alaihissalam pula sebelah. Tapi nak awam macam mana? Sebab itulah ada ni. Ada kata kalau pakai zahir kau, tak ada seorang orang Mekah tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata. Hakikinya taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada kata, nak apa lagi di Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan kata mukjizat. Sebelum Nabi jadi Rasul ni, daripada lahir, daripada bayi, daripada kecil, banyak dah berlaku irhas perkara yang mencari anda. Di Nabi SAW yang masyhur orang Mekah. Berlaku benda pelik di Nabi masa kecil-kecil ni, orang Mekah tahu belaka. Makna apa? Bagi orang Mekah, Nabi SAW ni, Muhammad ni, manusia istimewa. Kalau sekarang ni kok, masuk FB lah jawapan dia. Abang apa ni? Budak-budak, kanak-kanak, ajaib dipanggil tau. Budak-budak, kanak-kanak ajaib. Apa ajaib? Benda yang mencari adah berlaku di budak ni. Macam ajaib lah. Jadi banyak benda yang mencari adah berlaku di Nabi dah kecil lagi. Nabi pergi Syam, dipayungi oleh awam pergi balik. Orang tahu belaka. Nak apa lagi di Nabi SAW? Di Nabi, perangai terbaik. Terbaik. Nak apa lagi? Lepas jadi Rasul pula, disertakan dengan mukjizat pula. Nak pergi ke mana? Tuduh, fitnah, Nabi sihir. Orang tahu belaka? Sihir ni kena belajar. Nabi tak pernah belajar sihir. Orang tahu belaka? Yang kafir, yang menyakiti Nabi itu jiran yang paling hampir, yang kenal Nabi, keluarga yang kenal Nabi, kawan yang kenal Nabi. Dia kata ada kata kok tak ada seorang yang tidak akan beriman. Tapi hidayah milik Allah, bahagian masing-masing. Sehingga kan Abu Talib nak apa lagi? Apa yang berlaku di Nabi? Abu Talib tak tahu. Allah. Tapi Abu Talib pun tidak beriman. Walaupun isterinya beriman, anak-anaknya beriman, dia tidak beriman. Itu bahagian dia. Itu je lah. Makna kalau dengar kelebihan yang ada pada Nabi ni, tak payah kerja banyak lah kalau kita kata. Tak payah kerja banyak. Dah. Cerdik, pintar, berhujah, mukjizat. Ada ni. Kemudian maksum pula terpelihara melakukan kesalahan. Ada pun kita orang kemudian nak menyampaikan agama, orang boleh ungkit balik. Dulu dia. Gitulah. Nabi yang salam ni, nak ungkit Nabi tak boleh. Nak ungkit mak ayah Nabi tak boleh. Nak ungkit tuan Nabi tak boleh. Nabi Muhammad SAW ni tauqid dia dulu. Mana orang jahat? Tak ada. Makna tu nenek Nabi ni kata semuanya manusia yang mulia di kalangan orang kafir Mekah. Abdullah ayah Nabi ni lelaki yang paling baik.
Aminah ibu Nabi perempuan yang paling baik di Mekah pada masa itu. Walaupun di Mekah ni jahiliyah, berlaku macam-macam maksiat, kejahatan, tapi Abdullah, Aminah dikenali sebagai manusia yang terpuji. Belum Nabi Muhammad SAW laginya. Tu kata, nak kok mana lagi? Nak kok mana lagi? Bahagia masing-masing. Tuan tetap dah pada azal. Hakikatnya taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun berapa ratus je beriman. Sampai pengkat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatanah Rasul ni kuasa menghentikan perkataan segala lawan, berhujah akan mereka itu dan membatas dakwa mereka itu yang batil. Dan mustahil lawan jalan Fatanah iaitu mustahil lawan Fatanah bodoh, baladah. Bahasa Arab dia baladah, yakni bodoh. Tu sifat yang mustahil pada akal bagi Rasul, yang wajib kita mengetahui dan berpegang bahawa Rasul tidak bodoh. Ini pegangan kita. Mustahil pada akal. Rasul bodoh, fikir akal. Tak tasawur, tak terupa pada akal. Macam mana Rasul nak menyampaikan? Rasul pilihan Allah tiba bersifat-sifat bodoh. Bodoh mustahil pada akal. Kita pun berpegang di akidah kita. Rasul tidak bodoh. Itu pegangan kita. Bodoh sifat mustahil pada akal. Kita berpegang akan hukum dia. Istihalatul mustahil. Kita berpegang Rasul tidak bodoh. Itu pegangan kita. Itu kewajipan syarak atas kita. Dan dalil Fatanah. Kena ada dalil. Dahulu dalil syidik. Dalil amanah. Dalil tabligh. Dalil akal. Dalil Al-Quran. Ini dalil Fatanah pula. Macam mana? Tapi kalau bab dalil Fatanah ni kita tak tahu, pakai pandangan hak 4-3 sifat je lah. Sidik, amanah, tabligh. Kalau dalil Fatanah ni tak ada. Dan kita kena berdalil ni. Kamu berpegang Rasul Fatanah, kamu berpegang Rasul tidak bodoh, apa dalil kamu? Orang mengajar. Itu turut orang. Itu turut orang gitu. Dalil kamu mana? Turut orang dalam bab pegang dipanggil muqallid. Orang yang turut dalam bab pegangan, ulama berbeza pandangan. Pandangan muktamad, iman disah tapi berdosa tidak berdalil. Pandangan dhaif, imannya tidak sah. Hukum akhirahnya kafir lagi, kekal neraka selama-lamanya. Kalau tidak berdalil. Sekarang apa dalil kita duk pegang Rasul Fatanah, Rasul tidak bodoh? Ini dalil. Ini dalil akal di sini. Dan dalil Fatanah, tapi apa Fatanah tadi lah. Tak ada dalil Fatanah. Jalan 6, 3 sifat lah. Sidik, amanah, tabligh. Tak apalah. Tapi sidik, amanah, tabligh, bukan kali dia setekan, bab dalil dia kena kemah. Memang kita semua berpegang Rasul sidik, Rasul tidak dusta, Rasul amanah, Rasul tidak khianat, Rasul menyampaikan, Rasul tidak sembunyi wahyu. Dah pegang belakang, tak ada orang nak pegang. Dalil mana? Dalil tu kena kemah molek. Dalil kita pegang tadi itulah. Sidik, amanah, tabligh. Hak Fatanah tak apalah, kita boleh pakai pandangan hak 3 sifat. Sidik, amanah, tabligh. Dan dalil Fatanah itu bahawasanya dia dari akal. Jika, ini fatu takdir, jika ternapi daripada mereka itu oleh Fatanah. Apa makna? Tak ada sifat cerdik di Rasul. Nescaya tiada kuasa mereka itu atas mendirikan hujah atas segalawan mereka itu. Tak nak hujah lah kalau Rasul ni tidak bersifat Fatanah. Dan iaitu tiada kuasa mereka itu segala Rasul
atas mendirikan hujah atas segala lawan ni mustahil. Kenapa mustahil? Kerana mengkhabar oleh Al-Quran dengan mendiri mereka itu akan hujah atas segala lawan. Dalam Al-Quran, khabar yang mutawatir dalam Al-Quran yang menyatakan bahawa Rasul berhujah dan dapat mematikan hujah lawan. Itu hak dalil akal. Manapun ni, sebab kalau Rasul ni tidak cerdik, bodoh, maka Rasul tak boleh nak lawan hujah. Rasul tak boleh nak mematikan hujah lawan. Itu mustahil. Banyak ayat Quran cerita hak berkaitan dengan Nabi Rasul ni berhujah dengan kaum dia, dapat mengalah ke kaum dia. Itu hujah akal. Ataupun kita ambil ayat ni boleh, wajadilhum billati ya ahsan. Ni Allah perintah Nabi berhujah. Ada ni Allah perintah Nabi berhujah. Quran Allah nak perintah Nabi berhujah. Kalau Allah nak perintah Nabi berhujah, mestilah Nabi cerdik. Itu dalil dia. Dan banyak lagi lah ayat-ayat Quran hak cerita berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah dengan kaum dia. Panjang hujah Nabi Ibrahim. Berhujah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaum dia. Panjang hujah Nabi Nuh alaihissalam. Ada ni. Kaum dia tak boleh nak pergi. Kaum dia ketika Nabi Ibrahim berhujah, mereka tak boleh nak pergi. Sama juga dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tak boleh nak pergi. Sebab disebut dalam surah Al-An'am ayat 3 tu. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Demikianlah hujah-hujah yang kami datangkan akan hujah akan Nabi Ibrahim salam atas kaum dia. Hujah yang panjang Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Kaum memang kaum dia tak boleh nak lawan hujah Nabi Ibrahim. Itu dalil Rasul cerdik. Itu dalil Rasul cerdik. Surah Hud ayat ke-32. Qalu ya Nuh. Berkata kaum Nabi Nuh AS, wahai Nuh, qad jadaltana fa aksarta jidalana. Sesungguhnya engkau telah berhujah akan kami dan banyak hujah engkau akan kami. Banyak Nabi Nuh hujah kaum dia. Kaum dia boleh lawan ke tak? Tak. Lepas tu apa kaum dia kata Nabi Nuh AS? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Tu dia je. Hujah banyak dah Nabi Nuh AS berhujah dengan kaum dia. Kaum dia memang kalah. Lepas tu kaum dia nak turut ada. Fa'tina bima ta'iduna. Maka datangkan azab. Datangkan oleh kamu dengan azab yang engkau telah janjikan. Jika engkau di kalangan orang yang benar. Datangkan azab nak berhujah dia kalah kaum Nabi Nuh. Turunkan azab. Ni puak kafir gitu lah. Turunkan azab. Kalau mu benar, turunkan azab. Sebab apa? Hujah bagai-bagai Nabi Nuh AS hujah pada kaum dia. Memang kaum dia tak ada nak lawan. Lepas tu macam mana? Turun azab lah. Kalau mu betul. Jangan orang sekarang pun hak jenis-jenis hak keras tu gitulah juga. Hak jenis keras-keras tu. Kalau kita tak betul, biar Tuhan azab kita. Tak ada cakap. Ni pegang kaum Nabi Nuh lah. Berhujah, tak nak pergi dah. Betul? Fa'tina bima ta'iduna. Fa'tina bima ta'iduna. Datangkan oleh kamu dengan azab yang telah engkau janjikan. Itu azab. Itu nak ceritanya hujah Nabi nak sangat kaum dia banyak kali. Memang kaum dia tak boleh nak pergi. Itu dalil bahawa Rasul bersifat dengan sifat fatanah. Itulah. Sebab kalau tidak bersifat fatanah, nescaya
tidak mampu, tidak kuasa atas mendirikan hujah atas segala lawan. Dan iaitu tiada kuasa atas mendirikan hujah atas segala lawan, mustahil kerana mengkhabarkan oleh Quran dan mendirikan mereka itu akan hujah atas segala lawan. Maka sabitlah, tetaplah cerdik mereka itu. Bila sabit tetap ia cerdik, mustahillah bodohnya. Tetap dah, kejak dah. Wajib pada akal, rasa cerdik. Mustahil pada akal, rasa bodoh. Dan tetap kejak seumpama tu, berpegang di akidah. Rasul bersifat dengan sifat fatanah, Rasul tidak bersifat dengan sifat baladah, sifat bodoh. Ini kaedah ni, hukum akal kena pergi pada hukum syarak, pegangan, kemudian berdalil. Kena ada dalil sendiri. Dalil akal paling kurang. Tapi memang saya tekan sedikitlah dalil hak sifat Rasul. Dalil wujud kidam bakar, dah using tu. Dalil Allah bersifat qudrah, iradah, ilmu, tak using tu. Itu berdalil. Dalil sidik, amanah, tabligh, fatanah tu. Hak tu kena fokus sikit. Ni atas kita. Kita nak ajar anak kita aqaidul iman yang 50 ni. Permulaan agama mengenal Allah mengenal Rasul ni. Ni permulaan agama mengenal Allah mengenal Rasul ni. Aqaidul iman yang 50. Kita wajib ajar anak-anak kita tu. Wajib ajar. Sekolah ada dah. Jangan harap wajib atas kita. Kalau sekolah menyempurnakan, butunglah kitanya. Tapi kita nak periksa sendiri. Cuma nak beritahunya tak nak harap sekolah. Mak ayah kena ajar sendiri. Kena ajar aqaidul iman yang 50 beserta dengan dalil. Dalil. Kena ceritalah. Dalil Al-Quran ke dalil akal kena cerita. Bukan setakat pegang sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil, dusta, khianah, sembunyi wahyu, bodoh. Dalil. Dalil kena ajar lah. Ke mana? Kalau kita tak menunaikan tanggungjawab ni, kita wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita pun besar dah, kita kena suruh mereka belajar sendiri. Aqaidul iman 60 serta dengan dalil. Kamu belajar sendiri, mak ayah tak ajar kamu. Di sekolah kamu pun tak ada nak agak atunya. Kamu kena belajar sendiri. Lepas tu mak ayah bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Lepas tu mak ayah sendiri kena sentiasa pastikan diri itu alim fardu ain. Tak alim kena belajar. Kalau nak belajar kena dengar ilmu fardu ain sampai ke mati. Kita kena kira tu, kena muhasabah sebelum kita dihisap pada hari akhirat. Kena kira sekarang ni. Kena banyak fikir, banyak muhasabah. Ada ni. Kita nak masuk dah Rejab, Syaban, Ramadan pula. Tiap-tiap tahun. Umur kita semakin meningkat, kematian kita semakin hampir. Macam mana? Kita nak menghadapi alam barzah. Kemah dah kita. Pasti dah kita ni orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman beramal soleh sajalah yang akan selamat pada hari akhirat. Pasti dah kita beriman, beramal soleh. Itu kena fikirlah, kena muhasabah. Artinya kena belajar fardu ain sampai ke mati. Anak-anak kita bertabah dengan Allah, kita suruh mereka belajar. Dan harus pada hak segala anbiya dan rasul alaihi mussalatu wassalam, segala sifat manusia yang tiada mengurangkan kadar mereka itu yang maha tinggi. Sesat sifat wajib pada akal 4,
Sifat mustahil pada akal bagi Rasul 4, berpindah pula kepada sifat yang harus bagi Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.